orang yang musafir dan menyatakan syarat qasar dan kafiat jamak pada safar dan jamak pada hujan, jamak lil matar. Bermula harus bagi orang yang pergi-pergian. Apa makna pergi-pergian? Mana orang yang musafir yang lanjut. Dalam fiqh bila lanjut mana dua marhalah kurang-kurang ni. Itu mana lanjut yang panjang. Kemudian lagi pula mubah. Mana safar itu perjalanan yang harus pada syarak. Kalau safar dia tidak harus pada syarak, dia tak boleh kasar. Sebab kasar dan jamak dipanggil rukhsah. Maka dalam kaedah fiqh kata ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhas makna rukhsah syarak tidak diberikan pada orang yang membuat maksiat. Ya, dia pergi berjalan musafir, tujuannya apa? Nak pergi apa? Tepi pantai Hatnyai. Ataupun nak pergi tempat apa? Tempat maksiat ke mana kan? Memang tempat maksiat yang pergi. Ya. Ataupun dia nak pergi mana? Ikutlah nak pergi berjudi ke mana. Tiba-tiba perjalanan dia tu 2 marhalah atau lebih. Maka dia nak kasar boleh? Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Sebab maksiat, tempat dia nak pergi tempat maksiat. Kerja dia nak buat kerja maksiat. Rompak ke dan seumpama ikutlah. Ya. Itu maksiat dipanggil apa tu? Maksiat bis safar. Dia ada 2 tu. Satu maksiat bis safar, yang ni tak boleh. Kalau maksiat bis safar tu boleh. Dia nak pergi ziarah ibu bapa dia ataupun ada majlis-majlis yang diharuskan oleh syarak. Ya, tiba-tiba di tengah jalan tu dia buat maksiat. Jalan dia minum arak ke contohnya. Maka boleh tak safar tu? Atau boleh. Sebab tajuk dia benda yang nak pergi tempat betul. Perjalanan dia tempat diluluskan oleh syarak. Ada pun yang mula-mula tak lulus tu. Dia pergi berjudi misalnya, atau nak pergi konsert tempat maksiat. Tu dia awal lagi dah. Kalau di awal tu dipanggil maksiat bis safar. Maksiat dengan musafir. Niat dia tu maksiat. Ataupun niat dia tu baik, nak pergi tempat baik, tapi tengah jalan dia terkena maksiat. Itu tidak menghapuskan akan rukhsah. Mana rukhsah tu masih diberi lagi. Ya, 2 tu. Sebab kaedah kita ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah syarak tidak diberikan kepada orang maksiat. Maksiat mana? Maksiat bis safar nama dia. Ya, habis. Maknanya misi perjalanan berlanjut 2 marhalah. Kalau tak sampai 2 marhalah tak boleh. Kemudian mubah harus. Lagi harus itu apa dia? Mengkasarkan. Kasar mana? Memendekkan. Yang 4 jadi 2. Itu saja. Dia tak ada 3 maghrib jadi 1.5 tak ada. Ataupun 2 sembahyang subuh nak kasar di 1 tak ada sayang tu. Dia 4 jadi 2 je. Kasar maknanya memendekkan, meringkaskan. Allah. Mengkasarkan sembahyang fardu yang 4 rakaat, mana jadi 2. Dan demikian lagi harus dikasarkan akan sembahyang qada yang luput dalam pergi-pergian yang harus. Dan jika diqada akan di dalam safar jikalau persafar yang lain sekalipun. Maknanya dalam musafir dia boleh kasar sembahyang qada dengan syarat qada dia luput dalam musafir, qada juga dalam musafir. Kalau di dalam musafir dia nak qada tapi qada dia tu luput dalam mukim, ketika tak musafir tu tak boleh. Ya, sebelum dia musafir dia luput sembahyang dia tinggal. Tiba-tiba dia nak pergi kasar dalam musafir, tak boleh tu. Ataupun dia tinggal dalam musafir, dia nak kasar dalam mukim, tak boleh juga. Dia yang boleh tinggal dalam musafir, kasar dalam musafir, walaupun musafir yang lain. Contoh reba bas berlakunya ni. Dia buat bas mana? Penang ke mana kan? Kedah ke? Jadi dalam tu dia tertinggal. Masa dia bawa bas tu dia tertinggal semayang. Ya, maka dia boleh qada dalam masa musafir. Ataupun besok safar lain pula, besok pula dia bawa balik, boleh juga. Jadi dia kasar dalam musafir. Tinggal dalam safar dalam musafir, qada pun dalam musafir, baru boleh. Habis. Itu maknanya qada dia kasar. Benda yang diqada tu sembahyang tu dikasar.
Jika diqada akan dia dalam safar, jikalau pada safar yang lain, musafir yang lain, tetapi tiada harus kasar pada semayang qada yang luput dalam negeri. Mana tidak musafir lah, dia mukim. Ketika tak musafir, dia terlupa semayang atau terluput nak qada. Dia qada ni ada dua. Satu, qada secara taksir. Satu sebaliknya. Dia kaedah asal kita, dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan itu wajib dibayar. Satu. Cuma bila dia tinggal semayang tadi, tengok dia tinggal semayang tu sengaja atau tidak, mana dimaaf atau tidak. Ketinggalan semayang ni dimaaf, dua kes je. Pertama, dia tertidur, satu. Yang kedua, dia terlupa, dua je. Tertidur. Kalau tar tidur tak boleh. Tahu tar tidur, orang bang dia tar lagi. Orang dengar bang dia tar lagi, itu tak boleh tu. Itu hukum dia haram. Ya, qada tetap wajib. Kemudian kalau sekiranya dia tertidur, dia bangun-bangun dah habis waktu. Tak kira waktu apa. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke apa. Dia sadar dia waktu dah habis, maka hukum dia wajib qada. Tetapi sunat segera. Dia bangun pukul 8 pagi misalnya, kan? Maka wajib qada, tetap wajib. Kemudian kalau segera, itu sunat. Itu sebab dia tinggal uzur, maknanya tertidur ataupun terlupa. Kalau terlupa misalnya dia biasa dia semayang isyak awal waktu, hari-hari semayang awal waktu, tiba-tiba ada sahabat dia datang dari berbual sampai pukul 10 malam. Kawan pun balik, dia Assalamualaikum salam, dia pun masuk tidur. Besok 10 pagi pun ingat, malam tadi tak semayang isyak apa. Bila diingat aja, bermakna dia wajib qada. Tapi qada dia tu tak wajib segera, sebab dia terlupa. Wajib qada, sunat segera. Kalau dia tinggal bukan uzur, sengaja malas dia je, dia dengar wazan dia buat dah sampai habis waktu, kan? Maka habis je waktu je, wajib dia qada, wajib segera. Ya, dia leka tadi misalnya main apa? Zuhur, kan? Dia asyik leka main dam misalnya tu, ikutlah apa dia main kan, leka sampai masuk asar. Masuk je asar, dia wajib qada segera zuhur tu. Ambil semayang zuhur qada, lepas tu semayang asar. Kalau dia tinggal, dia lambat, maka dosa tu jalan. Sejam boleh qada, sejam dosa tu jalan. Kalau 2 jam, 2 jam lah. Kalau sehari lah. Kalau banyak, lagi banyak. Itu masalah dia. Kalau sekiranya dia tinggal bukan kerana uzur, dia tinggal kerana malas dia, mana taksir orang panggil. Taksir mana cuai dia. Maka dua hukum dia kena. Pertama wajib qada, kedua wajib segera. Kalau dilambatkan, dosa tu jalannya, habis. Itu dia kata maknanya kalau diqada dalam waktu lain pun tak, dalam musafir lain boleh. Ya, boleh kasar juga. Jangan syarat dalam musafir. Habis. Dan jikalau safar yang lain tetapi tiada harus kasar pada semayang qada yang luput dalam negeri dengan yakin atau dengan syak. Mana dia syak, ni dalam negeri ke yang nak qada ni, ataupun masa musafir tu, masa tak musafir tu tak boleh. Dia mesti yakin yang baru dia tinggal dalam musafir. Tiada harus qada dengan kasar di dalam musafir. Dan lagi tiada harus ia kasar sembahyang sunat. Tak harus dia kasar sembahyang sunat atau sembahyang fardu subuh dan maghrib. Kalau subuh maghrib kasar tak berupa, tinggal 1 rakaat dia, atau 1 rakaat setengah tinggal, tak ada. Yang boleh 4 je lah. Habis tu. Kemudian masalah jamak dengan kasar, dia tak lazim himpun, tak lazim buat dua. Biasa kita bila jamak kan, kita jamak dengan kasar sekali, bukan? Jamak takdim ke jamak takhir ke, kita kasar buat. Dia buat jamak saja, tak kasar boleh. Dia jamak zuhur dengan asar, ya, dua-dua dia jamak saja, kasar tidak. Dia buat tamam 4-4 boleh. Ataupun dia buat sebelah kasar, sebelah tamam boleh, tak ada masalah. Dia jamak takdim, zuhur dia kasar, asar dia buat tamam boleh, tak ada masalah, ya. Dia tak lazim, mana mesti bila jamak kena kasar tak, atau tak lazim ada perkasar dia kena jamak tak. Dia jamak saja tak kasar boleh juga, ya. Tapi biasa ini kita buat 2 sekali lah, bila jamak dengan kasar sekali. Bermula permulaan safar yang harus kasar ni, sempadan di mana tu? Pada negeri yang berkota. Ni semua cerita dulu ni. Ya, iatulah keluar dari kota. Ya, dari kota. Ya, kota Melaka, dia rupa papan di Jawa Dirian. Papan Jawa mana dia ambil tu?
Kat mana ada kota Melaka? Melaka super pelik kan. Kampung Hulu di tengah bandar. Oh. Negeri yang pelik kan. Orang Hulu macam Terengganu, Kelantan, Hulu jauh. Cakap pun berbeza. Ini Hulu tapi tengah bandar. Habis ya. Jadi dia keluar sempadan ni lah. Kalau kita sekarang senang, kampung-kampung dia ada signboard kan. Ni kampung Serkam, ni kampung Pulai kan. Kalau Pulai jalan dia masuk je kawasan Serkam kan, habis dia boleh kata keluar kampung. Negeri sini dalam kitab ada kampung. Bukan negeri macam kita faham, bukan negeri keluar Melaka pergi 9 boleh katakan. Ya, dia keluar tu boleh. Tu. Atau tiada pada segala pihaknya, ya, dia keluar kota yang keluar daripada kotanya, atau tiada, tak ada kota pada segala pihak, mana pihak negeri itu ada sepadan kan. Dan hanya ada kota pada pihak ia hendak pergi kepadanya, maka memadalah dilalunya akan setengah kota tadi. Ya, dia lalu tu dah masuk, anda lepas kawasan dia dah boleh. Dia nak jamak nak kawasan. Dan dihubungkan dengan kota parit. Ni kalau belah-belah Johor banyak parit kan. Parit apa panggil? Parit Melana, parit Sakai, parit Jakun, lagi apa? Parit Dayak. Semua Dayak tu. Nombor parit terkejun tu parit tu. Dia parit kan, parit sepadan dia. Atau kubu, ya, yang ditimbun tanah keliling negeri. Dululah dia naikkan pasir, dia buat kampung-kampung itu. Dan yang diwajibkan melakukan kota, ya, dan parit atau kubu jika ada segala perkara itu yang bertentu bagi negeri, bagi kawasan itulah kampung, maka tiada diiktibar terkala itu ada di luarnya tempat kediaman orang. Ya, kita ada kota, depan tu ada kediaman orang, nak kena lepas padan tu ke? Itu tak. Atau ada dalamnya itu beberapa perhumaan, tempat tanaman sawah padi ke apa, dan ada makna kharab yang tiada didiami, mana rumah yang gontong yang tidak didiami orang sekalipun. Dari kerana barang yang di luar kota negeri itu tiada dibilangkan daripada negeri, mana dah masuk sepadan lain, itu maksudnya. Dan jika ada ia didiami orang sekalipun, dan barang yang di dalam kota itulah yang dibilangkan pada negeri, ya. Mana kalau dia ni kota itulah keluar dia dah boleh jamak oleh kasar. Begitu dia balik, jangan masuk. Sebelum dia masuk dia boleh jamak oleh kasar. Dan dia balik daripada mana? Kuala Lumpur. Sampai dekat kampus padan dia tak masuk. Dia semayang Zuhur, dia jamak asar kali. Balik rumah kan tak semayang, tidur. Ada pula kata dah sampai rumah boleh jamak. Itu mazhab Sendian Berhad. Ada juga tengok sini dah sampai rumah boleh jamak berkasar. Logat now. Itu mazhab logat ada macam-macam kan. Dah masuk dia sebab musafir. Bila musafir dia bersepadan, bila dah habis safar apa lagi? Dah habis safar, habislah rukhsah dia, ya. Macam-macam sekarang ni pendapat itu ikut pendapat ulama-ulama muktabar dulu, ya. Ada pun kendiannya itu rasa dia macam hal dia. Maka apabila keluarlah orang yang musafir itu daripada kota, mana sepadan kampung dia lah, harus ia kasar. Ada juga pendapat kata jalan dulu, dah sampai di umur haram baru boleh kasar. Itu pendapat dia. Dia keluar sebab tu dia ambil sempadan. Kalau tidak tak payah kira sempadan. Dah sampai 2 umur haram baru start safar. Bukan macam tu. Dia keluar je sempadan sebab dia dah niat musafir, dan tempat yang dituju dia dah tahu. Ya, terus perlu ditahu. Kalau dia tak tahu tempat tuju, dia panggil haim. Dan ada haim dulu. Nak dia kayu basikal pakai dua pendek kan. Masalah gilanya tu masalah gila ni. Dia jalan mana pergi tak tahu, ikut jalan dia. Itu tak boleh safar tu. Walaupun 10 marhalah tak boleh. Sebab apa? Dia tidak ada maksud tempat, maqasid tempat dia tak ada. Marhalah tempat dituju tak tahu, ikut mana begini, ikut kaki. Jangan tu. Tu tak dapat rukhsah syarak. Dia mesti ada target dia. Dan tempat target dia tu cukup 2 marhalah atau lebih. Baru dia beri rukhsah syarak, boleh jamak, boleh kasar. Tu. Maka apabila keluar orang yang musafir daripada kota atau sepadan kampung dia, harus ia kasar. Dan jika ada lagi bersandar pada kota, itu nak buat goyah dia, indika tu. Mana walaupun dia bersandar, dia dah keluar, dia bersandar lagi. Tak apa lagi, jadi dia keluar. Ya. Ni semua tak jumpa kita ni style dulu punya tempat ni. Ada kota, ada pagau.
Kan pakai signboard dia. Dan jikalau ada kotanya tiada tertentu bagi negerinya, seperti misal dua negeri atau dua dusun yang bercerai, dihimpunkan kedua-duanya satu kota. Dia dapatkan ni macam berlaku macam ni, taman. Dua taman ada satu, laki satu je. Ya. Atau tiada ada pada negeri itu kota, atau tiada pada pihaknya jalan yang memisahkan tu, maka tiadalah disyaratkan melalui. Hanya adalah dihukumkan dua negeri, dua dusun itu, maka dihukumkan tiap-tiap satu itu masing-masing dengan hukumnya. Dan pada negeri yang tiada berkota, maka permulaan saparnya keluar daripada tempat kediaman orang. Kalau tempat tu ada sempadan kampung tu, kita tengok kawasan perumahan kampung tu, habis dia keluar, keluar tu mana dah kira kawasan luar, dah boleh jamak oleh kasar. Dan jika menyelangi dia tempat yang tiada kediaman orang, padang luas, atau menyelangi dia tadi sungai yang besar atau medan kawasan luas sekalipun, ya, dan tiada disyaratkan melalui tempat yang tiada kediaman, ya, yang di luar tempat yang didiami orang, tak syarat. Dan dia terkeluar kampung dia dah boleh. Dan tiada disyaratkan melalui akan perumahan dan kampung yang berhubung dengan negeri. Sempadan negeri dah keluar, tapi depan tu ada perumahan, tak syarat. Dah lepas sempadan kampung dia tu, boleh dah tu. Dan jika ada ia berpagar atau ada ia dalamnya rumah yang didiami orang pada setengah ketika daripada setengah fasa, setengah musim tahun sekalipun. Tempat tu macam ada tempat orang lagi, ada pagar semua, tapi tempat kawasan kampung dia dah keluar sempadan tu, ada keluar dah. Dia janji keluar sepadan kampung untuk ringkas dia, boleh lah tu, boleh jamak, boleh kasar. Dan dua dusun yang berhimpun itu, maka itu seperti hukum dusun yang satu dusun dua, macam taman banyak kan, kerana dia bercantun dua taman tu. Dan jika ada dua dusun itu bercerai, maka itulah masing-masing dengan hukumnya. Dua kampung itu bercerai, ya, atau ada sempadan, ya, masing-masing ikut hukum dia lah. Habis. Dan permulaan safar di dalam negeri yang di tepi laut. Tadi darat, ni tepi laut pula. Macam mana? Yang tiada berkota, keluar daripada negeri tu. Dia keluar, dia masuk ke dalam laut, jalan tu, boleh tu. Seperti naik kepada perahu. Ya, dia pun naik sampai dia naik je perahu dia, akhirnya dia putus dengan kampung tadi. Dan berlayar dia, dan naik dia kepada sampannya, dan pergi, ya, kepada perahu. Dia kalau besar, jikalau ada musafir melintangi negerinya, maka manakala naik ke perahu dan berlayar, dia pun terus itu melintangi negerinya, ialah permulaan safar dia lah. Dan jikalau ada dia musafir lalu panjang negerinya, maka tak dapat tiada ia daripada berlayar ikut sepadan negeri itu, dan lalu panjang negerinya yang berbetulan. Kalau kita susul kan, tepi pantai susul, nak ambil di kampung itu, janganlah, dah lepas pun boleh. Maka ialah awal safarnya jika ada negeri itu tiada kota pada pihak laut, dan jika ada kota dia ada sempadan dia pada pihak laut, awal safarnya keluar daripada kota itu. Maka jikalau belum dia naik sampan sekalipun, ada juga setengah-setengah dia buat kota tepi pantai kan, sempadan kampung ni ada, dia buat macam kota besar. Dia keluar situ, walaupun masuk laut, dia dah keluar. Tadi kalau tak keluar, tak ada kota, dia masuk sampan, berjalan lepas padan tu habis. Dan permulaan orang yang diam di padang pula berkhemah, macam mana pula? Seperti kebanyakan orang Arab. Ada alif pangkal tu. Bukan Arab, Arabi, mana orang darat. Yang biasa dia gembala kambing kan. Dan dia itulah berkajang ia dengan kain. Ya, tempat itu di Kajang, kita tahu Kajang. Ya, ni bukan kampung Kajang, dan tempat Kajang didirikan kemah tu. Itu ke tempat dia. Yang berkain adalah rumahnya itu diperbuat daripada kain dia. Ini biasa orang Arabi dulu. Maka adalah permulaan safarnya lalu ia daripada perhimpunan khemah tadi. Khemah dia. Yang ni segala khemahnya orang yang sekedudukan bersama-sama sekira-kira, ya, berpinjam setengah akan setengah. Dobit kata dia bersama sekampung, kira sekira-kira apa? Dia berpinjam setengah akan setengah. Mana orang dekat sebelah lah. Kalau pergi nak pinjam barang gitu kan, makan ke apa, mana dekat. Dan berhimpun mereka itu pada satu tempat berkhabar pada malam. Kalau di malam dia sembang, tempat tu, itu kasan dia tu. Dan bersatu tempat permainan kanak-kanak, macam taman kan ada permainan kan, mana yang bersatu tempat kawasan tu pergi satu kampung dia. Dan tempat buang sampah dan tempat perhentian akan antara mereka itu dan lainnya lah, mana semua benda yang istirak digunakan, maka tu kawasan tu dia punya sama-sama kampung.
Dan serta dilalunya pada lintang dusun yang ia hendaklah pergi tu. Mana lintang dusun tu dah keluar sepadan dia. Boleh lah tu. Ni semua kita baca dah ni. Sebab tak ada zaman kita. Benda ni dah tak ada. Ni zaman Tuan Pengarang banyak keadaan begini, ya. Kalau zaman Tuan Pengarang rasa mesti orang sini sekam tu tak ada, kerana dia pakai laung kan, engkang. Dia naik menara kan. Orang dulu naik menara di laun azan. Tak ada pakai mic lagi. Nak tunggu motor lalu sebiji pun lambat sendiri kampung. Sekarang dah orang tak naik, suara dia naik atas, orang duduk bawah. Dan serta dia lewakan dia tempat turun pada rendahnya. Ni kalau atas bukit pula, dia turun atas masuk peringkat bawah tu, dia dah putus daripada kediaman atas bukit. Dan jika dia diami pada bumi pula, iaitulah maknanya tinggi dia naik ke atas. Dan serta dilalukan tempat tinggi. Lepas sepadan tu, maka lepaslah kampung dia. Ini semua nak cerita awal sepadan tu, panjang cerita ni. Jika ia duduk pada tempat yang rendah, mana dia kalau naik puncak atas tinggi, dia akan berpisah masuk sepadan lain. Yang atas pula kalau dia turun sampai ke bawah. Dia nak ceritakan sepadan, pemutus sepadan, supaya keluar sepadan dia dah boleh jamak oleh kasar. Itu maksud dia. Jika ada segala perkara, jangan sangat luas. Dan jika sangat luas, maka memadalah melalui akan perhimpunan rumah, ya, dan khemah tadi. Kalau tempat tu nampak jauh sangat, jarak dia kan, sepadan bawah dengan atas tu, jadi ikut sepadan. Sepadan rumah dah habis, tak ada dah, kita keluar tu. Bila keluar, mana boleh dia jamak, bolehkah sam. Dan demikian lagi dua dusun yang berhubung keduanya seperti dusun yang satu, maka tak dapat tiada daripada melalui keduanya. Dua kampung, dua taman kan, satu ke satu. Habis. Syahdan putus safar itu apabila sampai ia pada tempat yang disyaratkan melalui permulaan safar. Ni dia ni. Putus safar. Ini dia kata dah masuk rumah boleh jamak oleh kasar lagi. Ya, ni terang dia ni kan. Putus safar apabila sampai ia ke tempat yang disyaratkan melalui pada asal ni. Kita dah keluar kampung pergi Kuala Lumpur sekarang ni. Kampung kita sepadan tu, keluar ni. Itu tempat dia nak boleh start, sepadan syarat mula. Dia balik dia juga, itulah sepadan ni. Dia masuk di kampung habis. Dia masuk di kampung, jawab dia habis rosah tadi. Dia kena semayang biasalah. Dan jika tiada masuk ia ke dalamnya sekalipun, misalnya seperti ia sampai kepada kota negerinya yang berkota itu, dan pada tempat yang kesudahan kediaman orang pada negeri yang tiada berkota, dan jika tiada berniat mukim sekalipun. Ini tak syarat niat, dia masuk dia kawasan kampung dia habis. Mana rasa syarat, mana tertutup, ya. Dan satu lagi demikian lagi, putus safar dengan berniat kembali ke tempat kediaman. Dia nak pergi mana? Kedah. Nak pergi mana? Perak ke, atau nak pergi mana? Terengganu ke mana kan? Kelantan ke. Dia berjalan sampai setengah, dia niat patah balik. Patah balik habislah safar itu habis. Ya, habislah safar sendiri. Jika ada ia memerintahkan pekerjaan dengan syarat, benda ni hukum ni berlaku, orang yang mengurus tu orang yang mengendalikan, maknanya urusan perjalanan tadi. Ya. Misal seperti bukan ia saya. Kalau saya tak jadi, sebab saya dia tertambat dengan Syed tuan dia. Nak pergi satu tempat lebih daripada 2 marhalah, dah boleh jamak kasar. Kan? Kali jalan-jalan saya ni niat nak balik tak jadi niat dia, tak batal. Sebab dia tergantung dengan Syed penghulu dia. Ya, teman ini. Tapi kalau penghulu dia niat nak balik, dia kena ikut. Batal safar. Pada kata pada orang yang memerintah, yang menguruskan pekerjaan musafir, seperti bukan ia saya. Kalau saya tak jadi, ya. Dan isteri pun tak jadi. Isteri rasa-rasa nak balik lah. Putus tak safar? Tak putus, sebab dia tergantung dengan suami. Suami tak nak balik lagi. Dia kata nak balik lah bang. Jalan je lah. Jalan mana kena jalan je lah. Jadi tak pakai dia punya niat. Dan askar, ya, dia henti kepada apa? Niat dia punya apa? Ketua dia, general dia dan sebagainya. Kalau bawah ke niat macam mana pun tak jadi juga. Ketiga, berniat, maka tiada harus bagimu kasar di dalam ia berhenti dan kembali. Ya, bila dia pusing dia balik, maka tak boleh nak kasar lagi lah. Ya. Dan jika ada ia sahaya orang dan isteri atau askar, maka tiada ada niatnya memutuskan safar mereka dengan niat kembali mereka itu. Sebab apa? Mereka itu mu'allak, dia tergantung dengan, kalau haba dengan tuannya, isteri dengan suaminya,
ya, askar dengan dia punya apa, ketua dia maknanya. Itu di antara perkara-perkara yang membatalkan safar, niat ataupun tidak. Habis ini. Kemudian dan demikian lagi, tiada putus safar, niat serta sambil berjalan tiada berhenti. Dan demikian lagi, wallahu a'lam.